kita dah sampai tempat jam. Semua merah je. Spesen je. Kau pakailah kereta apa pun, aku nampak lampu merah korang kan. Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasi Haris Motovlog. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Hari ni balik kerja. Aku suka riding masa time macam ni lah. Bukan disebabkan jam, bukan disebabkan trafik, tapi disebabkan cuaca. Mood dia tu macam transition tau. Mood transition. Ada sunset sikit kan. So hari ni kita dengan motor NVX yang baru 155. Aku baru ambil. Jadi ni kira macam aku punya first ride impression lah. Tapi aku tak ada nak cerita sangat pasal motor ni. Sebab sebenarnya aku nak buat video ni, aku nak cerita sebab-sebab yang mungkin korang nak consider. Kenapa pilih skuter berbanding kapcai. So skuter ni general lah, bukan skuter ni saja. So kita pusing-pusing sikit lah. Tengok. Design dia lawa tu. Serius. Design dia lawa tu. Serius. Sebab dia sporty. Dia punya riding position pun sporty. So ni kunci dia. Keyless. So kita boleh sangkut kat mana-mana. Sangkut kat tali pinggang ke apa kan. And then tekan. Okay, jom kita balik. Bismillah. Nak isi minyak ke tak ya? Nantilah. Aku nak cerita pasal motor ni, tapi aku rasa aku nak ambil lagi mood pasal motor ni sebelum aku nak bagi tahu dengan korang. Takut korang salah faham, bagi pandangan separuh masak, macam tak berapa sesuai kan. So untuk video kali ni aku buat topik yang agak berlainan sikit, iaitu sebab-sebab kenapa aku pilih skuter berbanding kapcai. Aku rasa aku antara orang yang paling tepat lah untuk cerita pasal benda ni. Sebab kalau korang tengok video aku yang sebelum ni kan, yang pasal Honda RSX tu, aku cakap aku bukanlah pengguna kapcai kan. Lepas tu ada orang tanya, habis kalau sebelum ni kau tak main kapcai, kau main apa kan? Banyak lagi motor lain selain kapcai kan. Aku ada skuter, kadang-kadang aku main fun bike. Banyak lagi motor lain yang kecil-kecil. Bukan hanya kapcai je kat Malaysia ni. So aku rasa aku in a correct position lah untuk cerita pasal ni. Tapi sebelum tu, jom kita test sikit macam mana NVX 155 V2 Pak VVA sentiasa on. Alright. Okay, break. Alright. Okay, tayar dia macam tak berapa meyakinkan. Not bad. Memang sempoi lah. Kat kawasan kaki ni tak rasa macam angin sangat pun. Sempoi. Aku tak tahu korang dengar ke tak, tapi ada bunyi cicit-cicit kat tayar dia. Walaupun motor ni ada ABS. Wah, ada satu lagi NVX kat tu. Tengok berapa laju dia boleh pergi. 121 124.
24 kot max. Okay, kita try corner top speed. Depan dia ada rasa berayun sikit. Okay. Tak apa, nanti aku cerita pasal motor ni. Hari ni kan kita nak cerita satu topik lain kan. Tapi ada lagi satu corner. Dah macam nak terwekang dah. Nice lah. Handling dia kan, dalam kategori skuter kecil, dia bukan rasa yang macam ringan gila, yang senang gila turn. Bukan. Dia macam lebih stable. Dalam kategori dia lah. Dia punya stable tu still sangat-sangat agile. Alright, kita dah sampai tempat jam. Semua merah je. Spesen je. Kau pakailah kereta apa pun, aku nampak lampu merah korang lah. So, kita kembali kepada topik asal kita, iaitu kenapa pilih skuter berbanding kapcai. Okey, terus kepada sebab yang pertama. Yang pertama sekali adalah sebab dia sangat mudah untuk dikendalikan. Memang sangat senang. Korang dah tak payah fikir nak pakai clutch lah, nak tukar gear lah. Dia memang senang, twist and go. Pulas jalan, kau sentiasa ada dekat gear yang betul. Tak ada macam nak drop gear ke apa semua tu, tak ada. Terus je, pulas je. Macam ni, kita nak masuk kiri, kita brake. Lepas tu tengok belakang, pulas, jalan. Memang sangat convenient lah, sangat beginner friendly. Kalau orang yang macam dia tak berapa into sangat pasal motor ni, so dia rasa macam aku nakkan kenderaan, aku nak motor lah, tapi aku malas lah nak belajar bawa clutch lah apa semua ni kan. Lepas tu aku nak yang style-style juga. Memang skuter memang perfect lah untuk tu. Itulah sebab yang pertama, faktor yang pertama, iaitu dia sangat mudah untuk dikenalikan. Sangat mudah. Even lebih senang daripada kapcai. Kapcai pun senang, tapi ini lagi senang sebab dia skuter kan, pulas jalan. And then sebab yang kedua adalah dia punya riding position. Okay, motor ni, untuk skuter yang ni, riding position dia lebih sporty. Tapi sebenarnya secara general lah, secara general, kebanyakan skuter dia punya riding position lebih selesa daripada ni. Selesa tu maksudnya dia punya leg room dia lebih besar. Nampak yang ini kan, ini pun dah kira besar. Kalau compare dengan kapcai, memang satu tempat je lah kau boleh pijak kan. Ni tak, kau boleh pijak depan, kau boleh pijak belakang sikit, ataupun kau nak sangat lutut, kau boleh pijak atas kan. Ni kira dia restrict sikit dia punya riding position. Itu pun still ada freedom. Kalau motor yang contohnya lah, macam kembar dia, iaitu NMAX, NMAX lagi banyak leg room. Leg room dia kau boleh straightkan kaki, and then dia punya handlebar pun agak tinggi lagi daripada ni. Sitting position dia pun agak lebih rendah, sebab dia more towards maxi scooter. So yang ni lebih kepada urban sporty scooter. So itu pun jadi sebab lah kenapa orang pilih scooter, sebab leg room dia besar. Sebab dia punya riding position dia tu memang lebih selesa lah kalau compare dengan kapcai. Yelah, kau tengoklah seat macam mana kan. Seat scooter yang kalau kau rasa macam kurang selesa pun still besar gila, kau boleh duduk macam duduk atas sofa. Kalau kau nak compare dengan seat kapcai, dia lebih kecil lah kan. So itulah yang kedua, pasal riding position. Dia punya ergonomik, keselesaan. Dan yang ketiga pula adalah storage. Aku rasa storage ni pun kira faktor yang sangat besar lah. Sebab apa? Sebab dia punya storage bukan hanya besar, dia juga secure. Sebab selalunya memang berkunci, iaitu under seat storage. Under seat storage ni memang berkunci lah. And then kebanyakan model dia ada depan ada glove box yang agak besar juga, yang maksudnya korang boleh juga letak something lah dalam tu. At least korang boleh letak glove ke, boleh letak korang punya barang-barang, ada boleh letak air semua kan. Storage memang aku rasa strong point lah untuk skuter.
berbanding Kapcai. Kalau kau tengok Kapcai motor depan ni kan, mana ada tempat letak barang sangat, dia ada raga je. Itu pun kalau kau pasang raga. Kalau kau macam RSX tu tak ada raga, apa pun tak boleh. Tengok, aku nak potong dia, aku pulas je, tak payah nak drop gear bagai. So kalau dulu masa aku study kan, memang berguna sangat lah under seat storage tu. Sebab aku akan letak macam-macam. Contohnya kalau korang pergi shopping complex, korang pakai helmet semua kan. Kalau korang pakai Kapcai, korang kena cari tempat untuk letak helmet korang, ataupun korang kena pegang, ataupun korang kena ada box lah. Which is kalau box ni sebenarnya boleh jadi tak secure juga kalau kau punya helmet tu mahal lah. Kalau macam motor ni, aku boleh pakai helmet full face aku. Lepas tu aku tak payah risau kat mana letak helmet. Sebab apa? Sebab aku boleh letak dalam under seat storage. Lepas tu dalam under seat storage tu aku boleh juga letak macam-macam lagi benda lain. Dan dia secure. Dia takkan kena air hujan. Orang pun tak tahu apa ada dalam semua kan. Dia berkunci. Kalau orang nak curi helmet aku, ke curi motor lah. Kalau kau bawa Kapcai, kau pasang box, orang mungkin akan cabut box kau kan. Dia tengok macam, brother ni pakai helmet mahal ni kan, follow cabut box kan. Macam tu lah lebih kurang. Itulah salah satu sebab dia. Dia punya, orang kata apa, kemudahan apabila kau pakai skuter. Dia ada under seat storage yang besar dan sangat convenient, sangat secure. Okay, itu yang ketiga. And then yang keempat adalah leg shield. Tahu tak, kebanyakan motor skuter, ini aku cakap kebanyakan sebab motor ni lain sikit. Motor ni dia lebih sporty kan, lebih tangki minyak kat bawah ni lah. Macam contoh dulu aku pakai Suzuki VS kan, depan ni dia ada floorboard tau. Ni pun ada floorboard, tapi floorboard dia kiri dan kanan. Tapi kalau kebanyakan skuter sebenarnya floorboard dia flat. So kau boleh lah, kaki kau nak bersilang ke apa ke, semua boleh. Leg shield tu, selain daripada dia bagi kau keselesaan yang banyak, dia juga bagi kau protection tau. Sebab tu kau rasa bila kau bawa skuter kan, kau rasa lebih relax. Sebab apa? Sebab dia ada protection. Kaki kau tak kena angin pun. Dan kalau hujan, most of the time kaki kau tak basah pun. Itulah bagus dia. Cuba kalau korang fikir kan, kalau kau pakai Kapcai ataupun motor biasa lah, motor naked ke apa ke, contohnya kau pakai kasut, kasut kulit ke apa kan. Satu, sebab kau nak shifting, kasut kau boleh rosak. Satu lagi, kasut kau kalau hujan ke, ataupun terkena percik air ke, kena percik minyak daripada motor depan ke apa ke, kotor kan. Macam motor ni ada protection lah, ada protection dekat kaki. Itu memang antara benda yang aku sangat suka bila aku bawa skuter. Sebab apa? Sebab kalau hujan, at least kasut tak basah bro. Aku boleh sarung baju hujan, kasut tak basah. Tak payah bawa sarung kasut tu apa semua kan. So leg shield ni feature yang penting jugalah dekat skuter. Dia satu feature yang distinctive, yang hanya ada pada skuter, which is very nice. And then sebab yang kelima, ni kira sebab yang terakhir lah. Sebab apa pilih skuter berbanding Kapcai adalah, pada pendapat aku, skuter ni dia lebih genderless. Tahu tak genderless? Maksudnya dia tak berat kepada lelaki ataupun perempuan. Kalau contoh lah kan, kau beli satu motor untuk kegunaan family, untuk kegunaan isteri kau, ataupun mungkin anak kau dah besar sikit kan, dah sekolah menengah kan, boleh pakai motor kan. Dia perempuan contohnya, nak pergi sekolah, nak kena pakai kain kan. Motor ni pun susah sikit lah pasal dia dah ada kat tengah ni. Tapi kalau kau dapat motor skuter yang dia punya floorboard dia flat kiri kanan tu, benda ni dah lama, masa zaman Vespa dulu, tahun 50-an tu. Kira dia nenek moyang skuter lah kan, Vespa tu. Bila diorang advertise, diorang tak guna macam orang-orang yang macam apa, pakai jaket kulit kan, macam geng-geng rockers kan. Dia gunakan perempuan pakai gown kan. Supaya apa? Supaya dia nak bagi tahu yang design dia ni genderless, sesuai untuk semua orang, sesuai untuk lelaki, sesuai untuk perempuan. Lelaki pun bawa nampak sempoi, perempuan pun bawa sempoi, practical. Bagi aku, pasal genderless design ni pun sama juga, one of the biggest factor yang aku rasa kita semua patut fikirkan lah. Motor ni, specifically skuter ni lebih maskulin. Tapi kalau kau tengok skuter-skuter lain, contohnya NMAX ke, ataupun PCX ke, itu kan semua lebih, orang kata apa, design language dia lebih lembut, lebih sesuai untuk perempuan juga. So itulah, ada 5 sebab kan. 5 sebab, 5 faktor kenapa aku sendiri pilih skuter berbanding Kapcai selama ni lah, selama ni. Sebelum RSX. Sebab RSX tu sebenarnya Kapcai pertama aku, kalau korang tak tahu. Sebelum ni aku banyak main skuter, skuter klasik, fun bike,
Motor-motor yang selain daripada Kapcai, tapi tak bermakna aku tak pernah bawa Kapcai. Itu salah agak. Sebab aku biasa je pakai Kapcai, cuma bukan aku punya lah. Tapi sebagai sebab tambahan lah, sebagai sebab tambahan yang bagi aku sebenarnya yang paling mempengaruhi, iaitu sebenarnya personal preference, ataupun orang kata apa, kau punya minat lah. Kalau kau jenis yang minat untuk relax-relax, macam tak into sangat mesin-mesin ni, tak minat lah aku nak tukar-tukar gear pula bagai kan, pulas je sudah kan. Memang itu menjadi faktor lah kenapa engkau nak pilih skuter. Sebab memang, yelah, memang orang semua lain-lain kan, ada minat masing-masing. Serupa juga kalau kau rasa macam kau memang minat Kapcai, kau memang minat motor yang macam ni, yang bentuk dia macam ni, aku nak motor tu kurus, aku tak suka bentuk skuter ni besar-besar ni, apa benda ni kan. Aku tak nak ada storage banyak ni, tak nak. So kau tetap akan pergi ke arah Kapcai kan, ataupun kau ke arah motor tank ke, macam RZ ke, apa semua ni kan. At the end of the day, itu yang paling matter sebenarnya. Itu yang paling mempengaruhi, iaitu personal preference. Kalau kau rasa tengok, minat pula aku motor ni, memang tu lah, memang pergilah, go for it lah, macam aku selalu cakap. Hui, best lah. Brake dia ni kan, dia tak adalah excellent, cuma dia orang kata apa, just enough lah. Just enough. Sebab dia boleh juga lock tayar. Tak adalah macam tak capable untuk lock tayar, sebab dia single piston kan. Single piston. Bila kita tengok single piston, kita ingat macam tak kuat ni brake dia ni kan. Tapi tak juga, not bad. Konar sikit. So untuk video kali ni sampai sini je dulu. Seperti biasa, kalau korang nak support channel ni, korang boleh dapatkan Nasi Haris Motovlog official merchandise dekat Shopee. Link ada dekat description. Ada banyak benda yang sold out, tapi aku tengah dalam proses untuk restock dan juga buat merchandise yang baru. So aku harap korang bersabar lah. Kalau korang nak beli key-tag tu, tengok dah habis ke apa, sabar. Sebenarnya memang dalam proses aku nak improve. Sebab sebelum ni ada juga feedback yang kata, contohnya stiker pudar, lepas tu key-tag tu macam ada kembang sikit, macam tu lah. So aku nak improve lah semua tu. It takes time lah. Okay, harap korang sabar. Aku sangat berterima kasih dengan support yang korang bagi. So sampai sini je dulu. Seperti biasa, jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum.